Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan musliman, jamaah surah Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 19. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 20 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Allah Taala berfirman pada ayat 20, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Yang bermaksud, dan jika kamu hendak mengambil isteri baru menggantikan isteri yang lama yang kamu ceraikan, ya, sedang kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, maksudnya isteri pertama yang diceraikan itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan menyebabkan dosa yang nyata? Ayat 20 dan ayat 21 nanti selepas ni Allah Ta'ala masih menjelaskan hak isteri dalam perkahwinan. Selain apa yang telah kita bahaskan sebelum ni, Allah Ta'ala sebut pada ayat 20 ni, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj. Seandainya ada seorang lelaki, dia hendak mengganti isteri, ya, hendak mengganti isteri macam mana? Dia nak berkahwin dengan seorang wanita dengan cara dia menceraikan isteri dia pertama, ya. Pada zaman dahulu ni benda biasa berlaku. Zaman ni wallahu alam adakah ini masih biasa berlaku ataupun tidak. Tetapi pada zaman jahiliah biasa sahaja mereka lakukan perkara ini dengan isteri mereka, kerana pada masa itu mereka boleh berbuat sesuka hati mereka dengan wanita, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu hendak menggantikan isteri kamu dengan isteri yang baru, isteri yang lama diceraikan, lalu dia nak berkahwin dengan isteri yang baru, wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kamu telah pun memberikan kepada salah seorang, maksudnya isteri yang lama ni, qintaran. Qintaran maknanya malan kathiran, harta yang banyak. Tetapi para ulama dekat sini merujuk kepada mahar, ya. Mahar mungkin dahulu semasa berkahwin dia beri mahar yang banyak. Jadi berdasarkan ayat ni para ulama mengatakan seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lain mengatakan mahar itu boleh dengan jumlah yang besar. Tentu kalau misalkan yang memberi ini mampu untuk memberi jumlah yang besar ataupun mahar yang banyak, ya, dibolehkan. Namun demikian ada satu panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, khairus sidaq aisaruha, ya, khairus sidaq aisarahu, bahawa mahar terbaik itu ialah yang paling mudah, ya. Mudah ni relatif, ya. Mungkin bagi setengah orang mudah, bagi orang yang lain tidak, ya. Jadi bergantung kepada siapa yang hendak berkahwin. Tengok keadaan calon suami ni tahap mana dia punya kemampuan, ya. Tengok, mudah mungkin saja bagi dia mudah, bagi orang lain tak mudah. Ya, maka Nabi pun tak menyebut jumlah, tetapi Nabi mengatakan khairus sidaq aisaruhum, ya.
mahar terbaik itu ialah yang paling mudah, ya. Tidak memberatkan. Jangan sampai batal berkahwin kerana mahar yang diminta tidak mampu diberi, ya, ataupun misalkan hantaran yang diminta tidak mampu untuk diberi. Jangan begitu, ya. Jangan sampai batal berkahwin. Mudahkan, ya, kerana perkahwinan itu adalah ibadah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki mereka selepas mereka berkahwin. Maka dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau mereka masih susah, miskin, fakir lagi, insya-Allah selepas berkahwin Allah Ta'ala akan cukupkan, ya. Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan mereka. Maka dalam hidup ni pun kalau kita sedar-sedari, ya, semasa hidup bujang seorang diri, tak ada pun yang dimiliki. Susah juga, ya, berkahwin, ada tanggungjawab, ada isteri, kemudian ada anak, ada satu, ada dua, sampai seterusnya. Allah bagi rezeki. Boleh beli rumah, boleh beli kenderaan, ya, boleh sekolahkan dan lain-lain sebagainya. Kerana Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita, ya. Jadi berdasarkan ayat ni, qintaran ni, para ulama mengatakan mahar itu boleh dalam bentuk jumlah yang banyak, ya, besar mungkin jumlah dia. Manalah tahu ada orang dia boleh beri mahar dalam 500,000 atau 1 juta ringgit. Boleh tak kalau misalkan ada orang dia mampu nak bagi mahar 1 juta ringgit? Boleh, tak ada masalah, ya. Tetapi ada panduan daripada Nabi, mudahkan, ringankan mahar itu supaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin tu tidak sukar untuk dilaksanakan, ya. Jadi kata Allah Ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintaran. Suami yang hendak berkahwin lagi ni, yang menceraikan isteri pertama ni, telah pun dia beri harta yang banyak ataupun mahar dengan jumlah yang besar kepada isteri dia yang pertama yang dia ceraikan tu, ya. Maka apa kata Allah? Fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka jangan ambil sedikit pun daripada situ. Andai kata dahulu semasa berkahwin dengan isteri yang pertama, dia bagi mahar 1 juta ringgit. Sekarang ni dia nak menceraikan isteri dia tu sebab dia ada suka dengan wanita lain, dia nak berkahwin dengan wanita yang lain. Maka kata Allah, fala ta'khudhu minhu syai'a. Sikit pun jangan ambil. 1 sen pun kau tak boleh ambil. Jadi apa yang telah engkau berikan kepada isterimu, ya, sebagai hak dia berupa mahar tadi, harta yang banyak tu, jangan ambil lagi, ya. Bahkan mungkin pemberian hadiah, ya, dalam perkahwinan tu kadang-kadang suami dia beri harta kepada isteri dia, ya, bukan sekadar tukar nama, ada kadang-kadang geran tu buat nama isteri tu belum tentu jadi hak dia. Ni mungkin dia bagi hadiah, ni saya bagi untuk awak ni, ni untuk milik awak ni. Bercerai jangan ambil tu. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Itu hak isteri. Jadi masya-Allah, Islam itu begitu memuliakan perempuan. Pada zaman jahiliah dulu tak. Kalau mereka hendak menceraikan isteri mereka yang pertama, dia nak berkahwin dengan wanita yang lain, dia buat pelbagai macam tuduhan-tuduhan kepada isteri pertama tu sehingga akan dia ambil balik apa yang telah dia beri. Zalim dengan wanita. Islam datang, tak boleh, jangan kau buat begitu, kata Allah Ta'ala, ya. Malah daripada ayat fala ta'khudhu minhu syai'a ni jelas, ya, sikit pun tak boleh ambil. Andai kata 1 sen pun nak ambil tak boleh, ya, kerana itu sudah menjadi hak milik dia. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala, atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar, ya, dan menyebabkan dosa yang nyata. Allah Ta'ala sebut bahawa perbuatan tersebut, ya, mengambil balik, ya, buhtan itu secara bahasa bermakna al-kadzabul mukabirah, ya, dusta yang besar. Tetapi dekat sini kata Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, al-muradu bil buhtan huna adz-zulmu tajawuzan, ya. Kalau dia ambil, maka kalau dia ambil balik harta yang banyak yang telah dia beri kepada isteri dia tu, kemudian dia ceraikan sebab dia nak berkahwin dengan wanita yang lain tu, itu az-zulmu tajawuzan, itu satu kezaliman yang melampau,
Ya. Wa ithmam mubina, kata Allah, dan ia adalah dosa yang nyata. Besar dosa dia. Jadi ini antara hak perempuan ataupun isteri yang diceraikan oleh suami dia kerana mungkin suami dia ni nak berkahwin balik dengan wanita yang lain, ya. Baik, kita teruskan ayat 21. Pada ayat 21 Allah Ta'ala menjelaskan alasan kenapa tak layak ambil balik harta yang telah diberikan kepada isteri tadi, sama ada itu mungkin berupa mahar semasa berkahwin. Kata Allah Ta'ala, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dakum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu, padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain. Dan mereka pula isteri-isteri kamu itu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Ya. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, ada dua alasan utama kenapa tak layak seorang lelaki yang menceraikan isteri dia ambil balik harta yang banyak yang telah dia berikan kepada isteri dia berupa mahar tadi. Yang pertama, kata Allah, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Kamu telah menjalin kemesraan, kasih mesra. Sudah bersenang-senang. Wa qad istamta'a kullum minkum bil akhar bil jima'. Kamu sudah bersenang-senang dengan dia. Kamu sudah menikmati dia. Selepas kamu berkahwin, kamu sudah jadi macam satu tubuh badan. Ya, sebab tu ada istilah jima'. Jima' itu sama akar kata dia dengan jama'ah, menghimpun. Dua jasad berhimpun jadi satu jasad. Kamu telah menikmati dia. Kamu telah jima' dengan dia. Kamu telah bersenang-senang dengan dia. Patutkah kamu ambil balik? Sedangkan engkau sudah menikmati dia. Engkau sudah bersenang-senang dengan dia. Jasadmu, tubuh badanmu sudah menyatu dengan tubuh badan dia. Masihkah kamu tergamak untuk mengambil balik? Ini yang pertama. Sangat logik, kan? Takkanlah kita sudah menikmati sesuatu kemudian kita tak nak kita tak nak bayar. Kan? Ibarat kita pergi makan dekat kedai, makan sedap-sedap ni. Lepas tu kita tak mahu bayar. Logikkah kita tu? Kita sudah menikmati, tetapi kita nak ambil balik. Ya, ini alasan pertama Allah Ta'ala sebut. Yang kedua, akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka isteri-isteri kamu tu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Ya. Jadi perkahwinan tu, pada akad tu Allah Ta'ala sebut mitsaqan ghalidha. Apabila Allah Ta'ala sebut mitsaqan ghalidha dalam Quran, itu menunjukkan satu perjanjian yang sangat kuat. Maka perjanjian dalam perkahwinan itu bukan perjanjian biasa-biasa. Ia adalah perjanjian yang sangat kuat. Maka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak banyak menyebut mitsaqan ghalidha, melainkan dalam konteks perjanjian yang sangat kuat. Ya. Seperti perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqa Bani Israel, kata Allah. Ya. Kemudian dalam perkahwinan pun Allah Ta'ala sebut sebagai mitsaqan ghalidha. Sebab itulah perkahwinan itu tak boleh dengan mudah-mudah menceraikannya. Maka pada ayat 19 sebelum ni yang kita telah bahaskan pada kuliah yang lepas, ya, kata Allah Ta'ala, walaupun kamu benci dengan isteri kamu, ada sesuatu yang kamu tak suka dengan mereka, ya, kata Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an, mungkin saja kamu tak suka sebahagian daripada mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tetapi ada kebaikan yang lain. Bahasa mudah dia, walaupun kamu benci dengan isteri kamu, dah tak cinta lagi dengan dia, jangan mudah-mudah kamu nak menceraikannya. Salah satu sebab kerana perkahwinan itu mitsaqan ghalidha. Ia adalah satu perjanjian yang sangat erat, perjanjian yang sangat kuat. Isteri kamu dah ambil perjanjian daripada kamu. Apa perjanjian yang isteri kita ambil daripada kita?
kata para ulama, semasa kita berkahwin, mereka telah mengambil perjanjian yang sangat kuat daripada kita, min imsakihinna bi ma'rufin aw tasrihihinna bi ihsan, iaitulah untuk hidup bersama dengan mereka dengan cara yang baik, dan kalau berpisah pun mesti dengan cara yang baik. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, kata Allah. Kalau kamu nak tetap bersama dengan mereka, mesti dengan cara yang baik. Maka muasyarah bil ma'ruf, dalam menjalin perkahwinan mesti muasyarah bil ma'ruf, mesti ada interaksi yang baik dengan isteri, ya. Bergaullah dengan dia dengan cara yang baik kalau nak hidup bersama. Andai kata memutuskan nak berpisah pun, au tasrihum bi ihsan, mesti berpisah dengan cara yang baik. Nampakkan ihsan kita, kebaikan kita dengan dia. Salah satunya, jangan ambil balik harta yang banyak dalam bentuk mahar tadi yang telah kita beri kepada dia. Jangan ambil balik. Ya. Jadi Masya Allah, ini salah satu ayat yang memberi jaminan kepada isteri, ya, bahawa mereka ada hak, dan supaya suami yang hendak menceraikan mereka tidak berlaku zalim kepada mereka, ya. Baik, kita teruskan ayat 22. Ayat 22 ni sampailah nanti ayat 24, ya. Ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang mahram, ya. Mahram ni orang yang diharamkan berkahwin dengan kita, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 22, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistrikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada zaman jahiliah dahulu ada satu tradisi buruk, iaitulah apabila seorang lelaki meninggal, kemudian dia meninggalkan isteri, ya. Orang zaman dulu biasa berpoligami. Kalau dia meninggal, mungkin dia meninggalkan 2-3 orang isteri, biasa, bahkan lebih daripada itu. Maka yang mengahwini isteri peninggalan lelaki tersebut adalah anak kepada dia, ya. Misalkan ni ada seorang lelaki, dia punya anak, ya, kemudian dia meninggal. Isteri dia ni itu biasa dikahwini oleh anak dia sendiri, ya. Waliyadzubillah. Ini satu tradisi yang amat buruk pada masa dahulu, ya. Disebut dalam satu riwayat daripada Muhammad bin Ka'ab, ya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir seperti Al-Imam Al-Alusi. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza tuwfiya 'an imra'atihi kana ibnuhu ahaqqa biha ay yankihaha in syaa, ya. Dahulu apabila seseorang meninggal, ya, dan ia meninggalkan isteri dia, maka anak orang yang meninggal ni itu yang paling berhak kepada isteri ayah dia, ya. Jadi kalau sekarang ni mungkin kita sebut bahasa mudah dia adalah ibu tiri, ya, ibu tiri. Pada masa dahulu, ibu tiri itu biasa dikahwini oleh anak tiri dia. Ni seorang lelaki, katalah dia punya 2 orang isteri, lalu dia meninggal, maka anak tiri kepada salah seorang isteri ni biasa mengahwini dia. Ini kebiasaan buruk yang berlaku pada zaman jahiliah. Maka apabila Islam datang, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini.
Kata Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, ya. Kata Allah Taala, janganlah kamu berkahwin, ya, dengan perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh ayah kamu. Tak boleh, ya. Tak boleh untuk dikahwini. Haram hukum dia. Illa ma qad salaf, melainkan apa yang telah berlaku pada zaman jahiliah, ya. Maksudnya apa yang berlaku sebelum Allah Taala turunkan ayat ni. Yang berlaku sebelum ni yang mereka lakukan, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memang belum ada satu panduan pada ketika itu. Kemudian Allah Taala menjelaskan kenapa haram berkahwin dengan perempuan yang pernah dikahwini oleh ayah kita. Kata Allah, innahu kana fahishah, kerana perbuatan itu ialah perbuatan yang amat keji, ya. Perbuatan yang amat keji. Amrun qabihun, ialah satu perbuatan yang amat keji. Betapa, macam mana pula tak keji? Mohon maaf, wanita yang pernah ditiduri oleh ayah kita, kemudian kita nak tiduri, ya. Wanita yang pernah jimak dengan ayah kita, kemudian kita nak jimak dengan ni. Oh, ni perbuatan yang amat keji, ya. Dengan fitrah kita, manusia pun bercanggah. Fitrah kita pun tak terima perkara itu, ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, melarang perbuatan tersebut. Ini satu tradisi buruk yang berlaku pada zaman jahiliah dahulu, ya. Perbuatan itu, kata Allah, perbuatan keji. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa maqatan, ya, dan itu perbuatan yang Allah Ta'ala amat benci orang yang melakukannya, ya. Allah Ta'ala amat benci orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wasa'a sabila, ay bi'sat tariq, tariqan liman salakahu, itu adalah jalan yang sangat buruk. Allah Ta'ala sebut 3 alasan kenapa haram mengahwini wanita yang pernah dikahwini oleh ayah kita, ya. Pertama, kerana perbuatan itu perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk. Yang kedua, amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, itu adalah jalan yang paling buruk dalam perkahwinan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala masih menjelaskan tentang mahram, ya. Ini lebih detail pada ayat 23 ni, ya. Ayat 22 tadi Allah Ta'ala dahulukan, kata para ulama, kerana keharaman yang itu Allah Ta'ala nak tekankan betul-betul. Sebab tu Allah Ta'ala dahulukan menjelaskan itu. Dan kerana itu satu tradisi buruk yang berlaku pada zaman jahiliyah, ya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Baik, yang bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin, ya, dengan perempuan-perempuan berikut, iaitulah ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki,
ya, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, itu ya, maka tiadalah salah kamu, ya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, ayat 23 ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang mahram, ya, atau wanita yang diharamkan kepada kita selain yang telah disebutkan pada ayat 22 sebelum ni. Dari ayat 23 ni dapat kita simpulkan bahawa mahram itu ada kalanya disebabkan hubungan nasab, ya, ada hubungan nasab, ya, nanti seperti ibu, ya, saudari perempuan, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada kalanya menjadi mahram kita birrada', kerana sesusuan, ya, seperti ibu susuan ataupun saudara sesusuan tadi, ya. Kemudian ada kalanya dia menjadi mahram kita bisihr, ya, itu kerana menjadi semacam menjadi menantu ataupun ipar, ya. Kemudian yang keempat, wal muharramat bil jam'i, haram menjadi mahram kita kerana menghimpunkan. Jadi ni ada empat yang menyebabkan wanita itu menjadi mahram kita, ya. Jadi jangan salah sebut, ya. Biasa kadang-kadang ada yang tersalah sebut muhrim, ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, ya. Mahram maksudnya wanita yang haram untuk kita kahwin, ya. Baik, kita lihat satu persatu wanita yang diharamkan itu, ya. Kata Allah Ta'ala, hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu, artinya tak boleh untuk kita kahwin, ya. Yang pertama, haram atau wanita yang menjadi mahram kita itu kerana nasab, ya. Apabila kita perhatikan pada ayat 23 ni, maka lebih kurang ada 7 yang menjadi mahram kita, 7 orang menjadi mahram kita kerana nasab, ya. Yang pertama adalah kata Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, ya, ibu kita, ya, ibu kita, maka haramlah kita untuk mengahwini ibu kita, kerana ini tak masuk akal. Tapi ada berlaku, wal-iyadzubillah, ya. Tak boleh kita bayangkan seorang wanita, mohon maaf, ya, yang melahirkan anak lelakinya daripada rahimnya, kemudian mengahwininya dan menikmati. Wal-iyadzubillah, ada berlaku, ya. Tuan-tuan perempuan mungkin boleh tengok dekat YouTube, ya. Ada berlaku, saya pernah tengok ni, ya, ada kes berlaku. Wal-iyadzubillah, macam mana ni boleh berlaku, ya. Jadi ummahat, ibu ni sampai ke atas. Ibu kita haram, ya. Ibu kepada ibu kita, nenek kita haram, sampai ke atas haram, ya. Baik, kemudian yang kedua, wa banatukum, ya. Banat dekat sini anak-anak perempuan kamu, ya. Anak perempuan ni sampai ke bawah. Kalau ibu tadi sampai ke atas, ni anak perempuan ni, ya, anak-anak perempuan ni sampai ke bawah, ya. Maksudnya nanti dia punya anak, ya, sampai seterusnya anak perempuan dia, itu semua haram. Anak perempuan kita haram, cucu perempuan kita haram, anak perempuan kepada cucu kita, ya, andai kata masih berjumpa, haram, tak boleh, ya. Ini yang kedua, ya.
Yang ketiga ialah wa akhwatukum, saudara perempuan, ya, akhwat kita, saudara perempuan kita, mungkin adik kita, ya, kakak kita. Ini sama ada saudara perempuan kandung dalam erti kita punya ayah dan ibu yang sama, ataupun saudara seayah atau saudara seibu. Saudara seayah maksudnya ayah kita sama, mak berbeza, haram, ya. Atau saudara seibu, mungkin ibu kita sama, ya, tetapi ayah berbeza, itu haram. Mungkin mudahnya kita sebut saudara tiri lah, ya, haram. Jadi saudara perempuan, sama ada saudara perempuan kita kandung ataupun saudara perempuan tiri kita, mungkin sama ayah atau sama ibu, haram untuk dikahwini, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat ialah wa ammatukum. Ammah dekat sini maksudnya kullu ukhtin li abik, ya, iaitulah setiap saudari atau saudara perempuan ayah kita. Saudara perempuan ayah kita. Ayah kita ada mungkin kakak, ada mungkin adik perempuan dia, maka itu haram untuk dikahwini. Bahkan sampai ke atas ni, termasuklah saudara perempuan datuk kita, ya. Jadi haram bagi kita saudara perempuan ayah kita, sama ada kakak dia ataupun mungkin adik dia, sampai ke atas, iaitulah mungkin datuk kita. Maka saudara perempuan datuk kita, kakak dia ataupun adik dia, haram untuk dikahwini, ya. Baik, seterusnya yang kelima ialah wa khalatukum. Khalah bermaksud kullu ukhtin li ummik, saudara perempuan ibu kita, ya. Saudara perempuan ibu kita, mungkin ibu kita dia ada saudara, ada kakak ataupun ada adik, ya, mungkin mak saudara lah kita panggil, ya. Itu haram untuk kita kahwin. Ini semua kerana hubungan nasab, ya. Ini sampai ke atas, termasuklah saudara perempuan nenek kita, haram untuk dikahwin, ya, sampai seterusnya ke atas, ya. Yang keenam wa banatul akhi. Wa banatul akhi maksudnya ialah anak-anak perempuan saudara lelaki kita. Ada abang kita lah yang lelaki ataupun ada adik kita yang lelaki, ya, dia berkahwin dengan seorang perempuan, lalu dia dapat anak perempuan, haramlah anak perempuan dia tu kita kahwini. Haram, tak boleh, sebab anak dia tu macam anak kita juga, ya. Baik, seterusnya yang ketujuh wa banatul ukhti. Banatul ukhti iaitulah anak-anak perempuan daripada saudara perempuan kita, ya. Ni sampai ke bawah ni, ya, sampai ke bawah maksudnya gini, ada anak perempuan saudara lelaki kita, haram untuk kita kahwini. Kemudian seandainya dia punya anak perempuan, ya, jadi anak perempuan kepada saudara lelaki kita ni, dia punya anak perempuan lagi misalkan, haram untuk dikahwin, sampai ke bawah. Begitu jugalah dengan saudara anak perempuan kepada saudara perempuan kita, ya, anak dia tu haram, anak kepada anak dia tu pun haram untuk kita kahwin, ya. Jadi inilah 7 mahram kita kerana hubungan nasab. Yang pertama ibu, sampai ke atas tadi ibu, nenek, ya, ibu kepada nenek kita kalau masih ada, ya. Yang kedua anak-anak perempuan kita sampai ke bawah, ya, anak perempuan kita, anak kepada anak dia, cucu, haram semua. Yang ketiga saudara perempuan kita, sama ada saudara perempuan kandung ataupun tiri. Yang keempat saudara perempuan ayah kita sampai ke atas, maksudnya saudara perempuan ayah kita, ya, ataupun saudara perempuan datuk kita, itu semua haram untuk kita kahwini. Yang kelima saudara perempuan ibu kita sampai ke atas, misalkan saudara perempuan ibu kita, ya, saudara perempuan nenek kita, itu semua haram sampai ke atas. Yang keenam wa banatul akhi, anak perempuan daripada saudara lelaki kita sampai ke bawah, itu haram. Kemudian yang ketujuh
anak-anak perempuan daripada saudara perempuan kita sampai ke bawah itu haram untuk kita kahwini. Jadi inilah 7 mahram kita yang disebabkan hubungan nasab, ya. Baik, seterusnya mahram kerana hubungan susuan. Kata Allah Ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah, ya, iaitulah ibu susuan yang pertama, wa ummahatukum, dan ibu yang telah menyusukan kamu, ya. Jadi ibu susuan pada masa dahulu ada satu kebiasaan, ya, bahawa apabila ada anak lahir, dia tak disusukan oleh ibu dia sepenuhnya, tetapi disusukan oleh wanita lain, ya, disusukan oleh wanita lain, maka disebut menjadi ibu susuan, ya. Maka haram untuk dikahwini, ya. Tetapi ini ada syarat dia. Ada orang bergurau, macam mana kalau suami menyusu kepada isteri dia, disebut. Adakah itu menjadi anak susuan? Jawapannya tidak. Yang menjadi anak susuan itu, atau dikatakan ibu susuan, mestilah anak tersebut menyusu kepada wanita itu dalam tempoh masa tidak lebih usia dia 2 tahun. 2 tahun. Jadi sampai umur 2 tahun saja. Umur daripada 0 sampai 2 tahun. Ini limit masanya. Kerana Al-Quran menyatakan, ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Kata Allah Ta'ala, masa penyusuan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Jadi mesti dalam usia 2 tahun. Kalau suami itu dah umur berapa berjumpa? Jadi bukan lagi, ya. Itu satu. Yang kedua, ada lagi ulama mensyaratkan berapa kali menyusu, ya. Ada ulama zahiri mereka tidak mensyaratkan, sekali menyusu pun dah jadi ibu susuan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan sebanyak 5 kali. Kerana ada riwayat pada asalnya dahulu itu 10 kali, kemudian dimansukh jadi 5. Maka 5 kali menyusu kepada seorang wanita, maka itu menjadi ummur radha'ah, menjadi ibu susuan. Maka haramlah berkahwin dengannya, ya. Baik, seterusnya, wa akhwatukum minar radha'ah, saudara-saudara perempuan kamu sesusuan. Ya. Saudara sesusuan ni ialah misalnya kita menyusu kepada seorang perempuan, atau ada seorang anak dia menyusu kepada seorang wanita, kemudian ada anak perempuan lain yang menyusu kepada perempuan yang sama, ternyata ibu susuan sama, maka ini menjadi saudara sesusuan. Haramlah mereka untuk berkahwin, ya. Jadi disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, ya. Haram menjadi mahram kerana sesusuan sebagaimana haram kerana hubungan nasab. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh kita untuk berkahwin dengan ibu susuan, ya. Termasuklah kepada anak ibu susuan kita, anak perempuan dia misalkan, tak boleh kita berkahwin, ya. Begitu juga dengan saudara perempuan sesusuan, itu pun haram berkahwin dengannya, ya. Baik, seterusnya itu yang kedua, ya. Yang seterusnya mahram, ya. Mahram dia menjadi mahram kita, ya, disebabkan hubungan perkahwinan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatu nisaikum, ya, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, dan ibu-ibu isteri kamu, ya, mertua.
Jadi mertua kita haram untuk kita kahwin. Ia menjadi mahram kita. Bahkan para ulama mengatakan andai kata kita dah bercerai pun dengan anak dia, tetap menjadi mahram kita. Tak boleh. Termasuk nenek kepada isteri. Jadi sampai ke atas. Ibu isteri kita, ibu kepada ibu dia, nenek dia, sampai seterusnya. Itu menjadi mahram kita. Ya. Seterusnya, ini terjadi mahram ni kerana hubungan perkahwinan. Ya. Kemudian وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Kemudian yang menjadi mahram kita juga ialah dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, ya, maka tiadalah salah bagi kamu. Maksudnya tidak berdosa. Ya, maka anak tiri, anak perempuan tiri, ya, itu menjadi mahram kita. Misalkan, mohon maaf, ada seorang lelaki, dia berkahwin dengan seorang janda. Ya, janda yang dia kahwin ini punya anak perempuan. Haram untuk dia kahwin. Haram untuk dia kahwin. Tetapi dengan syarat. Ya, kata Allah Ta'ala, allati dakhaltum bihin, mesti dukhul dengan dia dulu. Maksudnya dia berkahwin dengan janda yang punya anak perempuan tadi, dia sudah sempat dukhul, berhubungan suami isteri. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Kalau misalkan tak sempat dukhul, tak sempat berhubungan suami isteri, dia ceraikan. Manalah tahu berlaku lepas saja akad tak lama, tak sempat berhubungan suami isteri, dia ceraikan. Maka anak tiri tadi itu tidak menjadi mahram. Ya, tidak menjadi mahram. Jadi anak tiri perempuan menjadi mahram kalau sudah dukhul dengan isteri dia. Ya, kalau sudah dukhul dengan mak dia lah kita sebut, ya. Kalau belum dukhul, dukhul ni istilah berhubungan suami isteri, ya, maka tidak menjadi mahram. Itu kata Allah. Adapun perkataan allati fi hujurikum, yang ada di bawah pemeliharaan kamu, ini tidak menjadi syarat kata para ulama. Maksudnya misalkan anak tiri ni kadang-kadang ada yang tinggal bersama dengan bapa tiri dia dan ada yang tidak mahu tinggal bersama. Jadi ini tidak disyaratkan. Sama ada tinggal bersama ataupun tidak, anak perempuan tiri tetaplah menjadi mahram. Ya. Dengan syarat lelaki ini sudah berhubungan suami isteri dengan mak dia. Ya. Kalau belum, maka tidak menjadi mahram. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّتِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Kemudian termasuk juga yang menjadi mahram itu ialah, dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Menantu. Menantu itu adalah mahram. Ya. Sama ada masih dipakai, bahkan sudah bercerai sekalipun dengan anak kita, menantu itu adalah mahram. Tak boleh berkahwin dengannya. Baik, itulah yang disebabkan perkahwinan. Jadi yang disebabkan perkahwinan ni, yang pertama, mahram kita adalah mertua kita sampai ke atas, ibu pada isteri kita atau ibu kepada ibu dia, nenek dia, dan seterusnya. Ya, yang kedua adalah anak tiri kerana berkahwin dengan mak dia. Ya, dengan syarat sudah dukhul, ya, menjadi mahram. Yang ketiga ialah menantu perempuan, ya, yang walaupun sudah diceraikan oleh anak lelaki kita misalkan, dia tetaplah menjadi mahram kita, tak boleh untuk dikahwini. Baik, seterusnya yang menjadi mahram itu kerana menghimpunkan. Kerana menghimpunkan. Kata Allah, wa anta jama'u bainal ukhtain, menghimpunkan dua orang yang bersaudara. Ya, maksudnya gini, misalkan dia berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian dia berkahwin pula dengan kakak ataupun adik isteri dia ni, dalam masa yang bersamaan. Jadi antajamu ni maksudnya dia berkahwin dalam masa yang bersamaan. Dalam masa yang bersamaan dia pakai isteri dia ni dan adik ataupun mungkin kakak kepada isteri kandung. Itu haram, ya. Bahkan para ulama mengatakan ni sebenarnya tak mesti bersaudara, tetapi haram menghimpunkan dua orang perempuan
haram menghimpunkan dua orang perempuan. Menghimpunkan dekat sini maksudnya kita kahwini dalam masa yang bersamaan, jadi isteri kita dalam masa yang bersamaan dua orang perempuan ni, ya. Yang kalau salah satunya ini lelaki, maka yang lagi satu menjadi mahramnya. Jadi kaedah dia begini, kata ulama fiqh. Haram kita menghimpunkan dua orang perempuan untuk jadi isteri kita dalam masa yang bersamaan. Dua orang perempuan ni, kaedah dia, andai kata salah satu daripada dua orang perempuan ni lelaki, katalah yang ni lelaki, menjadi mahram kepada sini, maka haramlah untuk kita menghimpunkan mereka. Misalkan, haram kita menghimpunkan seorang perempuan dengan kakak dia. Kenapa? Kerana seandainya salah satu daripada mereka ini lelaki, maka ini menjadi mahram. Kan kalau ada dua orang bersaudara, satu lelaki satu perempuan, itu haram. Maka haram. Ya, termasuk haram kita menghimpunkan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayah dia, ammah tadi. Sebab kalau salah satu daripada mereka ini lelaki, itu menjadi mahram. Termasuk menghimpunkan seorang perempuan dengan saudara perempuan ibu dia, dan seterusnya. Jadi kaedah dia tu, haram kita menghimpunkan, mengahwini dua orang wanita dalam masa yang bersamaan. Seandainya dua orang perempuan ni salah satunya menjadi lelaki, maka mereka menjadi mahram, haram untuk kita kahwin. Tak semesti adik-beradik, ya. Mungkin saudara perempuan ayah, mungkin saudara perempuan ibu, ya. Mungkin anak perempuan kepada saudara lelaki kita, atau anak perempuan kepada saudara perempuan kita. Itu semua haram dihimpunkan, dikahwini dalam masa yang bersamaan. Maksudnya dipakai dalam bersamaan. Tetapi kalau misalkan, katalah misalkan isteri pada seorang lelaki meninggal, boleh tak dia berkahwin dengan adik ataupun kakak isteri? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia tidak menghimpunkan mereka dalam masa yang bersamaan. Jadi yang dilarang tu dalam masa yang bersamaan, ya. Baik, hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, innallaha kana ghafurar rahima. Ya, illa ma qad salaf, kata Allah. Illa ma qad salaf, melainkan apa yang telah berlalu, ya, kecuali apa yang telah berlalu. Maksudnya apa yang telah mereka lakukan pada masa jahiliah, iaitulah berkahwin dengan mahram mereka, insya-Allah itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Innallaha ghafurur rahima, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tetapi selepas ayat ini diturunkan, sudah tidak boleh lagi berkahwin dengan mereka kerana sudah menjadi mahram, ya. Jadi itulah tentang mahram, wanita-wanita yang haram untuk kita kahwini mereka, ya. Jadi ada mahram ini disebabkan hubungan nasab. Tadi ada 7 golongan. Ada mahram kerana susuan, ada tadi 2 golongan. Kemudian ada mahram kerana perkahwinan, iaitu ada 3, iaitulah mertua kita, ya, anak tiri dan juga menantu, ya. Haram untuk dikahwini. Kemudian ada kadang-kadang menjadi mahram itu kerana kita nak menghimpunkan 2 orang wanita yang masih andai kata salah satu daripadanya lelaki, mereka adalah mahram, ya. Maka haram untuk kita himpunkan mereka dalam masa yang bersamaan, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita sambung ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.